Kita baru ini bincangkan tentang hadis 35 dan 36 di bawah bab adami imani man lam yuhib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mahabbatan aktsara min mahabbatihi li ahlihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kita tengah bincangkan tajuk itu dan sedikit lagi perbincangan tentangnya belum kita selesaikan hari itu. Iaitu berhenti pada muka surat 53. Hari itu kita bincangkan tentang apakah maksud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada berapa bahagian cinta itu mengikut pembahagian ulama hadis. Cinta tabi'i atau tab'i, cinta akli, cinta dini, dan cinta ishqi. Telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi ini adalah sambungan kepada perbincangan yang lalu. Pembahagian yang kedua, setengah-setengah ulamanya mengatakan dia ada kaitan dengan muka surat 52 ya. Huruf tebal tu, cuba tengok di atas itu. Para ulama hadis berbeza pendapat tentang cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas. Adakah ia cinta atas dorongan naluri atau dorongan akal? Cinta ni cinta tab'i ataupun cinta akli. Ada dua golongan ya. Satu golongan mengatakan cinta yang perlu ada pada kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cinta atas dorongan naluri ataupun al-hubbut tab'i. Golongan yang pertama itu sudah kita bincangkan sebelum ini. Adapun golongan yang kedua, mereka mengatakan cinta yang perlu ada pada kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah cinta akli. Inilah yang kedua. Tengok muka surat 53. Apa itu cinta tab'i, cinta akli, telah pun kita bincangkan sebelum ini. Kepada yang tidak sempat itu baca sendirilah, insya-Allah dapat pada perbincangan yang lepas. Saya tidak nak ulang lagi lah, cuma sambung saja. Muka surat 53, tulisan tebal di atas tu dalam nota. Keduanya ialah golongan yang berpendapat cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas ialah cinta atas dorongan akal atau cinta dalam bentuk ikhtiar, dalam batas ikhtiar dan kemampuan manusia. Bagi mereka, cinta atas dorongan naluri itu di luar batas ikhtiar dan kemampuan manusia. Itu manusia tak mampu sebenarnya. Kita nak bagi ada di dalam hati kita cinta terhadap Rasulullah tu macam cinta tabi'i, tak mampu, tak mungkin. Sedangkan manusia ni dari segi agamanya diterikat dengan kemampuan dan sejauh ikhtiar yang ada pada mereka sahaja. Kalau kita kata cinta yang dikehendaki itu ialah cinta tab'i, maka itu di luar kemampuan manusia. Oleh itu sebenarnya cinta yang dikehendaki ialah cinta akli. Cinta akli. Macam kita cinta kepada anak misalnya, selalu ada dalam ingatan tu, ingat kalau yang pergi hantar anak dia belajar, masa mana dia nak pulang, nak balik, kita fikir, sentiasa ingat macam tu. Lepas tu fikir dia nak makan apa, banyak lagi lah fikir, daripada dia kecil sampai dia berjaya lah. Itulah yang kita rancangkan, kita fikir, sentiasa ada dalam ingatan kita. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam tu? Ada sampai macam tu?
kita ingat kepada Rasulullah itu melebihi kita ingat kepada anak misalnya, yang cinta kita terhadapnya merupakan cinta tabai. Jawabnya umumnya orang kurang, tidak sampai begitu ingat kepada Rasulullah tu. Jadi tak sempurnalah imannya, atau bagaimana? Atau cinta kepada diri sendiri, itu cinta tabi'i atas dorongan naluri. Kita cinta kepada diri kita sendiri, banyak kita fikir tentang kita, tentu lebih daripada yang lain-lain, dan lebih juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi itu tak sempurnalah iman kita, atau macam mana? Kalau macam tu susah sekali. Berapa orang di antara kita ni yang ada ingat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah tu melebihi diri dia sendiri. Macam tu orang yang sempurna imannya sangat sedikit. Boleh dibilang dengan jari sahaja. Dia akan jadi begitu. Maka ulama dari golongan yang kedua ni kata itu di luar kemampuan manusia. Yang sebenar dikehendaki ialah cinta akli, al-hubbul akli. Al-hubbul akli maksudnya bila dia guna akal, dia akan utamakan akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kehendak diri dia sendiri. Misalnya anaknya nak buat sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia nak buat macam tu. Dia akan utamakan siapa? Anak dia yang dia sayang sangat. Utamakan anak dia atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dalam benda yang haram itu memanglah itu asas semua orang sepatutnya begitu. Kalau anak dia nak buka kedai menjual benda haram, dia kena utamakan Islam, itu semua macam tu. Sepatutnya begitu orang Islam. Tak ada orang Islam kita kata dia utamakan kepentingan anak dia lagi daripada kepentingan, itu yang asas. Ini yang tidak yang asas. Tidak yang asas. Apakah dia akan mengutamakan kehendak anak dia, atau kehendak diri dia, atau kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehendak agama? Jadi di situ kita kata dia akan utamakan kehendak agama, kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan akal. Seperti kita telah bincangkan sebelum ini, perbezaan di antara cinta tabi'i dan cinta akli, cinta dini, yang kita sudah bincang panjang dah sebelum ini. Macam mana contoh-contohnya? Di situlah perbezaannya. Jadi kalau cinta akli ni, dia fikir dengan akal dia. Sebelum ni saya sudah buat contohnya. Kalau makan ubat pahit, nafsu kita, keinginan kita tak suka, tapi kita fikir dengan akal kita, ini untuk kesihatan kita. Kalau tidak, penyakit itu makin melarat lagi, maka kita pun makanlah. Jadi kita sukalah kepada benda yang tidak disukai oleh nafsu kita itu. Jadi sudah kita utamakan macam tu, sekadar itulah cinta kepada Rasulullah ni sekurang-kurangnya yang dikehendaki. Bila kita fikir, tentu yang Rasulullah kata tu lebih baik, walaupun tak sesuai dengan kehendak kita, nafsu kita, kita akan utamakan pilihan dia. Itu maksudnya al-hubbul akli, cinta atas dorongan akal. Akal kita kata kena utamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ini dalam kemampuan manusia. Dalam kemampuan manusia itu yang dimaksudkan, bukan al-hubbut tabai. Mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengaitkan kesempurnaan iman dengan sesuatu yang di luar daripada ikhtiar dan kemampuan manusia? Dua firman Allah berikut juga jelas menegaskan hakikat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sebab itu kita tengok dalam agama ni tak ada apapun syariat, ketentuan agama yang sebenarnya tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kalau tidak mampu, sama ada dikecualikan dia, atau tak kena langsung dia. Kalau tak mampu, misalnya bagi zakat, kepada yang mampu. Kepada yang tidak mampu tak kena. Pergi haji,
kepada yang mampu. Kalau tidak mampu, tak kena. Walaupun benda itu merupakan rukun, dia akan terlepas. Tak ada Allah membebankan manusia ni di luar kemampuan dia. Dengan arti kalau benda tu dia tak buat, tak pergi haji, walaupun dia tak mampu, dia berdosa. Tak ada macam tu. Dalam agama Islam ni tak ada. Kalau kita kata 5 kali sehari sembahyang, walaupun kepada orang yang tak biasa mungkin dia berasa penat, susah, tapi masih lagi dalam kemampuan. Dalam kemampuan. Kemudian dia suruh berdiri, tidak sah kalau sembahyang fardu. Dia mampu berdiri, dia tidak berdiri. Dia memang sekadar mampu, tapi kalau dia tak mampu berdiri, dia kena sembahyang juga. Bukan boleh tinggal, kena sembahyang, tapi dengan cara duduk. Sah pula dalam keadaan itu. Yang tidak sah tu kalau dia mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Mana kewajipan itu tidak terbatal dengan sebab tidak mampu berdiri. Kewajipan itu tetap ada. Jadi bila tetap ada, dibenarkan sembahyang sambil duduk. Wajib juga, tapi mengikut kemampuan kita. Itu maksudnya Allah tidak membebani seseorang itu, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Itu dalam bab soal-soal agama, dalam soal-soal perintah agama. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita ni yang tidak berkaitan dengan agama pun, sebenarnya bila Allah SWT bebankan kita dengan sesuatu tu, kita mampu. Kalau tidak, dia tak bagi. Dia tidak bebankan kita. Misalnya seseorang tu dia ahli fikir, ahli fikir, dia fikir selalu pelik-pelik yang dia fikir. Kadang-kadang boleh membahayakan diri dia, tetapi Allah SWT buat dia tu orang macam tu, memang dia mampu. Dia ada jalan keluar dia. Kita kena fikir begitu. Jangan Tuhan bagi kepada seseorang tu di luar kemampuan dia. Tidak, tak ada macam tu. Memang dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan sekadar apa yang diberikan Allah kepadanya. Melainkan sekadar apa, yakni kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi ini berdasarkan dua ayat ini, kita kena peganglah ini akidah tu. Kalau ada dalam Quran, kita kena percaya memang begitu. Memang begitu. Dua dalil yang dikemukakan oleh golongan pertama itu bagi mereka ini lebih tepat dikaitkan dengan cinta atas dorongan akal. Yang sebelum ni lah. Cuma cinta atas dorongan akal itu apabila meningkat naik, ia akan bertukar menjadi cinta atas dorongan iman dan agama. Apabila cinta atas dorongan iman dan agama ini pula meningkat, ia akan bertukar menjadi cinta atas dorongan ishq. Jadi peningkatan cinta itulah, jadi bertukar nama tu. Bertukar nama. Cinta atas dorongan ishq itulah kemuncak bagi cinta dalam batas ikhtiar dan kemampuan manusia. Darjat cinta seseorang mukmin kepada Rasulullah SAW itu berbeza-beza. Darjatnya yang paling rendah ialah darjat cinta atas dorongan akal. Itu yang paling rendah. Kita tak boleh utamakan orang lain lebih daripada Rasulullah. Akal kita kena kata begitu. Itu paling rendah. Antara tokoh ulama yang termasuk dalam golongan kedua ialah Khattabi, Baydawi, Nawawi dan lain-lain. Kata Al-Khattabi, cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini bukan cinta atas dorongan naluri, tetapi cinta atas dorongan iman yang berada dalam pilihan dan ikhtiar manusia. Sebabnya ialah kecintaan manusia kepada ahli keluarga,
dan harta benda itu adalah naluri yang tertanam di dalam jiwanya. Ia merupakan sesuatu yang tidak dapat diubah dan di luar pilihan dan kemampuan manusia. Jadi maksud sabda Rasulullah SAW ini ialah seseorang itu tidak benar-benar beriman selagi ia tidak sanggup mengorbankan dirinya kerana mentaatiku, dan selagi ia tidak mengutamakan redaku daripada kehendak dirinya kerana mentaatiku, walaupun untuk itu ia terpaksa mati. Sampai ke peringkat itulah kemuncaknya. Kemudian hadis yang ke-36, kita naik ke atas itu. Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi atau qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Bermaksud, Anas bin Malik meriwayatkan, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu selagi dia suka untuk saudaranya, selagi dia tidak suka, selagi dia suka untuk saudaranya. Selagi dia tidak suka, sepatutnya sebab jatuh tu di situ. Selagi dia tidak suka untuk saudaranya, atau kata Anas ini dipanggil syak perawi, atau kata ada untuk jirannya, tidak suka untuk saudaranya atau untuk jirannya apa yang dia suka untuk dirinya. Jadi begitulah dalam biasa yang kita dengarkan, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, begitu saja. Tapi dalam riwayat ini, riwayat Muslim ni ada syak perawi dipanggil syak perawi, sehingga seseorang itu suka untuk saudaranya atau jirannya apa yang dia suka. Boleh juga, tak perlu tambah tidaklah, boleh juga begitu, untuk jirannya, ya. Nota di bawah tu, perawi yang syak di sini ialah Qatadah. Beliau syak sama ada Anas menyebut li akhihi atau li jarihi. Mungkin juga perawi yang syak di sini ialah Syu'bah. Beliau syak sama ada Qatadah telah menyebut li akhihi atau li jarihi. Ini adalah berdasarkan kaedah riwayat, kaedah riwayat. Jadi kaedah riwayat kadang-kadang dia tak ada syak, kadang-kadang ada syak. Jadi sebab Imam Muslim ni dia bawakan macam-macam riwayat. Dalam riwayat ini, saluran riwayat ini dia ada syak begitu. Maka mengikut kaedah ilmu hadisnya, dia kena sebutlah syak tu. Dia tidak pasti di situ. Nota lagi di bawah, seseorang mukmin yang sempurna imannya akan suka dan gembira jika saudara seagamanya atau jirannya memperolehi apa-apa yang baik berupa kejayaan, keuntungan, kemuliaan dan lain-lain, seperti ia sendiri suka dan gembira jika memperolehinya. Di dalam hatinya langsung tidak ada ruang untuk perasaan dengki dan iri hati terhadap saudara seagama atau jiran tetangga. Itulah sepatutnya. Itu tanda sempurna atau tidak iman seseorang itu. Iman orang yang sempurna, dia ada salah satu daripada sekian banyak ciri-cirinya tu, dia ada ciri-ciri ni, iaitu dia suka saudaranya, yakni maksudnya saudara seagama di sini.
atau jirannya mendapat apa yang disukainya untuk dirinya. Itu tandalah mukmin yang sebenarnya. Kalau tidak ada begitu, ini sebenarnya pengukur untuk diri kita masing-masing lah. Untuk diri kita masing-masing. Setiap orang boleh menilai dirinya sendiri, boleh bertanya, adakah iman aku sudah sempurna atau tidak, dengan melihat kepada jiwa kita tu. Macam mana perasaan kita, suka hati atau tidak apabila saudara seagama kita dapat sesuatu kelebihan, dapat sesuatu keistimewaan. Seperti mana kalau kita suka untuk kita, kita kena ada macam tu juga, suka untuk saudara kita. Kalau tidak, tanda iman kita tidak sempurna. Itu saja. Mudah. Bukan nak suruh orang lain cek, tak perlu, kita sendiri cek. Tanya diri sendiri. Itulah kelebihan Quran dan hadis. Dia tidak tanya orang lain, dia tanya diri kita sendiri. Kitalah yang kena jawab. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang kita melebihi kita sendiri. Kalau kita tidak begitu, maksudnya maka tidak sempurnalah iman kita. Bukan tidak beriman langsung, beriman, mukmin juga, tapi mukmin yang tidak sempurna. Mukmin yang tidak sempurna. Baik, kita pergi kepada tajuk baru pula hari ini. Bab bayani tahrimi idza'il jar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kita pergi kepada hadis seterusnya, hadis yang ke-38, muka surat 55 tu. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. An Abi Shuraih al-Khuza'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Itu 2-3 hadis di bawah bab ini. Kita kembali semula ke muka surat 54. Bab bayani tahrimi idza'il jar. Bab haram menyakiti jiran tetangga. Haram menyakiti jiran tetangga. Hadis yang ke-37, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak berasa selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Hadis ke-38, Abu Hurairah meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman, maksudnya yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menyakiti jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam saja. Hadis ke-39, Abu Shuraih al-Khuza'i meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah berbuat baik
kepada jirannya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah memuliakan tetamunya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia hendaklah berkata yang baik-baik atau diam saja. Jadi itu 2-3 hadis yang kita baca tadi. Haram menyakiti jiran tetangga. Jiran tetangga, kita semua maklum jiran tetangga tu apa maksudnya, sebab sudah jadi bahasa kita. Sudah jadi bahasa kita, walaupun asalnya bahasa Arab, sudah jadi bahasa kita. Jiran atau tetangga, kita kata tetangga tu barangkali tangganya dekat dengan tangga rumah kita lah, ataupun nampak tangga rumah dia tu bila duduk di rumah kita, agaknya begitulah barangkali tetangga tu. Di situ terlebih dahulu ada nota 169. Demikianlah tajuk bab yang dibuat Qadhi Iyad dan An-Nawawi di sini. Al-Ubbi dan As-Sanusi membuat tajuk yang berbunyi Babu Ikramil Jar, bab memuliakan jiran tetangga. Al-Qurtubi pula membuat tajuk yang berbunyi Babu Husnil Jiwar wa Ikramid Dhaif minal Iman, bab berjiran dengan baik dan memuliakan tetamu adalah sebahagian daripada iman. Al-Ithiobi pula membuat tajuk yang berbunyi Babu Adami Imani Man Yakhafu Jaruhu Dararahu, bab tentang ketiadaan iman orang yang jirannya takutkan kejahatannya. Jadi tajuk yang kita pilih di sini adalah tajuk yang dipilih oleh Imam Nawawi dan juga Qadhi Iyad. Seperti biasa kita maklum, tajuk-tajuk ni kenapa berbeza-beza? Sebab Imam Muslim tak ada buat tajuk sendiri. Yang ada berbeza-beza. Kalau kita tengok dalam kitab ni begini, kitab ni begini. Tapi biasanya tajuk yang popularnya ialah yang diterima oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia. Biasanya orang pakai itu. Tapi tak mestilah, mana tak mesti, sebab bukan tajuk itu dibuat oleh pengarang asalnya. Walau bagaimanapun tajuk itu membayangkan maksud hadis yang tersebut di bawahnya. Itulah secara kesimpulannya. Kalau kita ambil tajuk yang dibuat oleh Qadhi Iyad dan Imam Nawawi ni, jelas nampak haram. Haram tu kesimpulan yang dibuat daripada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ancaman yang diberikan oleh baginda di dalam hadis di bawah ini. Misalnya hadis 37, tidak akan masuk syurga. Oh, itu besar tu benda tu, kesalahan tu. Menunjukkan tak boleh buat macam itulah. Tak boleh tu peringkat mana tu? Haram lah. Kalau tidak sampai tak masuk syurga, tentu benda tu benda besar, benda tu benda berat. Itu disimpulkan daripada ancaman itu. Kalau kita tengok hadis yang ke 38 dan ke 39, dia hendaklah memuliakan tetamunya, dia tidak boleh menyakiti jirannya, dia hendaklah memuliakan tetamunya dan seterusnya. Jadi tidak boleh menyakiti. Larang tu. Larang di situ memberi makna apa? Makna haram. Sebab apa? Sebab dikaitkan dengan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Benda tu benda besar tu. Kaitan akidah tu, akidah yang sangat besar. Sangat utama tu. Bahkan agama mana-mana pun percaya yang tu. Percaya kepada Tuhan dan hari kemudian. Bahkan itu termasuk dalam usul agama. Tidak dikatakan agama kalau tidak ada ni. Tidak ada percaya kepada Tuhan, ikutlah macam mana-mana pun.
Tuhan macam mana tak kira lah tu. Agama yang salah pun ada juga Tuhan kan. Kalau tak ada Tuhan, tak percaya pada Tuhan, bukan agama namanya, benda lain lah. Ikutlah kita nak kata falsafah ke, teori ke apa ke, ikutlah. Tapi bukan agama. Kalau agama dia mesti ada 3 perkara. Ini diterima oleh pengkaji-pengkaji agama. Satu, kepercayaan kepada Tuhan. Tak kira lah Tuhan macam mana, berapa, satu ke atau berapa, tak kira. Cuma bagi kita orang Islam, Tuhan yang diterima hanya satu. Yang banyak tu tak betul lah. Tapi orang panggil agama juga, nak cerita dari segi pengkaji agama ni. Perbandingan agama, dalam buku-buku perbandingan agama, bila disebut agama ni maksudnya begitu. Percaya kepada hari kemudian. Tak kira lah hari kemudian tu macam mana konsepnya, tak kira. Tapi dia ada lah hari pembalasan apa tu, dengan cara masing-masing. Dan percaya kepada Rasul, orang yang membawa agama, dia kena ada. Itu 3 rukun agama yang diterima oleh ahli-ahli perbandingan agama. Jadi Nabi SAW kaitkan dengan beriman kepada 2 perkara daripada 3 perkara tadi, menunjukkan benda ni benda besar sangat. Jadi larangan dia tu memberi makna haram. Kalau kita buat juga berdosa. Dosa. Dan berdosa ni dosa peringkat mana? Besar ke kecil? Besarlah. Pada dasarnya apa ni, kalau benda tu benda besar, besarlah. Kalau benda tu kecil, kecil lah. Kecil lah. Dia terkilan sedikit misalnya, kita tersalah tutup pintu kuat, kita tutup pintu, dia terasa dia marah pada aku. Padahal kita tak ada niat pun. Salah ke atau macam mana ke, kita buat begitu. Dosa juga tu. Tapi dosa besar ke dosa kecil? Kecil kalau macam tu. Kita tidak maksudkan, cuma tersalah. Tersalah dengan sebab kita juga. Jadi kita kena fikirlah setiap nak buat itu, adakah sampai boleh menyakiti hati orang lain, jiran dan sebagainya. Kalau boleh menyakiti, walaupun tak banyak, sedikit, tak jelas, ada kena-mengena dengan kita juga. Jadi kena jaga. Kena jaga benda-benda begitu. Apalagi kalau yang besar, kita fitnah. Kalau bila orang mari, kita cerita keburukan dia. Itu besar lah. Padahal dia tidak begitu. Fitnah. Itu dosa besar lah kalau macam tu. Jadi bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan. Haram menyakiti jiran. Kalau kita tengok tajuk yang dibuat oleh orang lain berbeza-beza. Yang misalnya Al-Ubbi dan As-Sanusi buat tajuk bab ikramil jar, bab memuliakan jiran tetangga. Jadi memuliakan jiran tetangga ini adalah tuntutan iman kepada Allah dan hari kemudian. Ada kaitan dengan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jangan kita ingat bila kata beriman kepada Allah, maknanya kita percaya dia satu, dia tidak dua, dia kekal, dia berkuasa. Bukan itu saja. Banyak lagi yang ada kaitan dengan dia, termasuklah yang ni. Ada kaitan. Beriman dengan hari kemudian, mana percaya kepada syurga neraka begitu saja, ada dosa pahala begitu saja. Tidak. Yang ini pun ada kaitan juga. Termasuk dalam tuntutan iman kepada hari kemudian juga. Jadi dengan sebab itu kita kena memuliakan tetamu. Dan seterusnya ada beberapa tajuk lagi tadi yang dibuat oleh masing-masing pensyarah. Itu dapat kita lihat kesesuaiannya dengan hadis yang tersebut di bawahnya. Baiklah, kita pergi kepada hadis 37. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga, la yadkhulul jannata. Ini ringkas sangat, mudah. Kalau nak hafal pun mudah. Nak hafal pun mudah. Orang biasa pun yang tidak belajar secara khusus hadis pun rasanya mudah dia nak ingat. Bila mudah nak ingat, kira-kiranya makna dia pun mudahlah nak faham, sebab ringkas.
Dalam keadaan mudah nak faham tu, kira-kiranya sepatutnya mudahlah nak amal. Mudah. Tak ada berbelit-belit, tak jauh perginya. Kita tak hilang punca, masih jelas. Nampak apa yang dia nak, jelas sangat, sedikit sangat. Orang yang jirannya tidak berasa selamat daripada kejahatan-kejahatannya tak akan masuk syurga. Orang macam ni, orang yang jirannya tak berasa selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Apa maksud tidak masuk syurga itu? Padahal dia beriman, dia bersembahyang, dia berpuasa dan lain-lain lagi. Tak masuk syurga langsung ke? Tak masuk syurga sama sekali? Begitu ke? Atau bagaimana? Di sini ada nota, kita ada nota 170, ada dua kemungkinan untuk orang berkenaan tidak masuk syurga. Sebab berdasarkan hadis yang lain kan, orang ni kalau ada la ilaha illallah, dia akan masuk syurga juga. Jadi bagaimana dia kata tak masuk syurga sini? Sama ada di tempat ini atau di tempat-tempat lain seumpamanya. Kalau kata tak masuk syurga tu, sama ada di sini atau tempat lain yang Nabi kata tu, tapi orang Islam, orang itu Islam lagi. Apa maknanya? Satu, sekiranya dia menganggap perbuatan jahatnya itu halal, di samping dia memang telah mengetahui tentang keharamannya, maka dia menjadi kafir dan tidak akan masuk surga sama sekali. Kalau macam itu, jangan kita halalkan yang haram. Itulah kesimpulannya. Dengan menghalalkan sesuatu yang haram, seseorang itu boleh rosak akidahnya, boleh terkeluar daripada Islam, wal'iyadzubillah, jadi murtad. Wal'iyadzubillah. Kalau menganggap halal, kita kata buat jahat kepada jiran ini tak boleh, haram. Dia kata tidak haram, dia percaya tidak haram, halal boleh. Walaupun dia nak marah ke, itu masalah peribadi dia, dia tak boleh kata halal, tak boleh sama sekali. Kalau kata halal, benda yang dia tahu benda ni memang haram, jadi terkeluar daripada Islam serta merta. Tak payah nak keluar daripada Islam ni, tak payah. Macam tu je. Orang tak tahu pun. Dalam hati kita, kita kata halal benda ni. Jadi kalau ada lintasan-lintasan hati tu, was-was, misalnya orang was-was tu, kena tolak lah. Jadi tu dia tak kira lah kalau macam tu, bisikan syaitan tu. Tapi kalau dia memang percaya ini tidak haram, bahkan halal, tak boleh. Kalau macam tu, rosak, punahlah Islam seseorang itu. Terus itu dia kena mengucap. Tak ada siapa tahu tu, dia saja yang tahu, Allah tahu. Kalau ini masalah akidah, tak boleh menghalalkan yang haram. Haramnya mu'tamad, jelas. Tak boleh mengharamkan yang halal, tak boleh. Yang halalnya jelas daripada Quran, daripada sunnah. Kalau halal dia tu ada khilaf lagi, ataupun haramnya itu ada khilaf lagi, itu lain. Itu tak apa. Ini yang mu'tamad, yang sudah sah, sudah jelas haramnya, kita kata halal. Misalnya arak, minum arak halal kita kata. Sama banyak lagi lah. Setiap benda yang haramnya jelas berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, bukan orang lain, bukan pendapat ulama-ulama. Lepas tu ulama lain kata macam lain pula. Tidak begitu. Jadi rosak akidah seseorang itu. Dia kena mengucap semula, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu kita kata, mungkin ke berlaku begitu? Ya mungkin. Dalam hadis ada banyak, dalam hadis sebutkan akhir zaman, seseorang itu pagi-pagi dia Islam, petang dia jadi kafir. Petang-petang dia Islam, pagi dia jadi kafir. Kenapa? Benda-benda macam ni lah.
Benda-benda macam ni lah. Dia tak sedar. Dia tak sedar. Jadi contohnya beginilah. Kita kata yang apa, batal air sembahyang, wuduk kita. Cara nak batal dia tu macam-macam cara. Macam-macam cara. Buang air besar, buang air kecil. Itu nampaklah pergi masuk tandas. Dan memang ketara lah, jelas lah kita bau semua. Ada yang tak ada siapa pun tahu. Kentut misalnya, contoh saja. Kentut tak nanti derah. Tak nanti bunyinya kuat. Bau batal air sembahyang tu. Semua sepakat ulama tu. Kalau kentut tak bunyi pun, tak ada siapa bunyi, tak ada bau pun, batal juga air sembahyang. Jadi nak batal air sembahyang ni tak payah. Jadi iman ni dia bangsa benda boleh terbatal. Bukan tak boleh terbatal, tidak. Macam bangsa, katakanlah kita bangsa Melayu, kata macam mana-mana pun, dia tetap Melayu. Dia tak bertukar jadi benda lain. Dia tak bertukar jadi orang putih. Dia tak bertukar jadi negro kalau dia Melayu. Kamu katalah 100 kali pun, dakwalah 100 kali pun, kita sendiri kata pun aku negro sebenarnya, tak akan jadi negro. Orang kata kita negro, kalau kita bukan, tak akan jadi negro, tetap Melayu. Kemudian kalau kita pergi ke jabat pendaftaran lah, nak tukar, sekarang ni saya bukan Melayu, negro dah, orang kata gila lah. Macam tu. Mana boleh, tak boleh begitu. Tapi kalau iman, akidah Islam, dia boleh terbatal. 2 kalimah syahadat kita tu boleh terbatal bila-bila masa. Dan dia tidak terikat dengan bangsa. Nak beriman ini, bangsa ni, bangsa ni, tak ada. Mana-mana pun sama. Boleh jadi mukmin, boleh jadi Islam. Tapi kalau bangsa nak jadi, tak boleh. Dengan cara nak jadi, saya nak jadi negro lah, tak boleh. Tapi kalau iman, boleh. Sekarang dia boleh. Pada masa tu juga boleh. Sesiapa pun nak keluar dan nak masuk, boleh. Kadang-kadang tu tak sedar. Macam tadilah, dia menganggap halal sesuatu yang haram. Haramnya jelas berdasarkan hadis. Ni macam ni hadis lah. Berdasarkan hadis, berdasarkan Quran. Wal jaridil qurba wal jaril junub. Itu jiran. Sebut tentang jiran, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Jadi kita tak kena buat baik, wajib buat baik dengan jiran, sama ada jiran daripada kalangan ahli keluarga kita ataupun bukan ahli keluarga kita. Itu adalah tuntutan Allah di dalam Al-Quran. Dalam hadis pun cuba kita tengok ni, ini ada 2-3 hadis ni menyebutkan tentang jiran. Jadi kalau dia percaya begitu, memang jadi kafir. Bila jadi kafir, tak masuk syurga sampai bila-bila, buat selama-lamanya. Jadi yang Nabi SAW kata tidak akan masuk syurga tu, memang tak masuk syurga sungguh, langsung tak masuk syurga sampai bila-bila pun. Sebab apa? Sebab syarat nak masuk syurga ialah kena mukmin. Sekarang ni dia sudah tidak beriman. Bila dia kata yang ni halal, tidak haram. Menyakiti jiran itu halal, tidak haram. Dia percaya begitu. Yang kedua, dia tidak akan dapat memasuki syurga bersama-sama orang lain ketika mereka memasukinya sebaik saja pintu-pintunya dibuka. Masuknya lewat setelah sekian lama orang-orang lain memasukinya. Andai kata dia dapat masuk syurga dengan cepat sekalipun, tentunya setelah dihukum atau dimaafkan oleh mangsa kejahatannya. Kedua-dua takwilan ini dibuat berdasarkan i'tiqad golongan yang benar, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa sesiapa yang mati atas tauhid dalam keadaan berterusan melakukan dosa-dosa besar
nasibnya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mungkin mengampuninya dan memasukkannya ke dalam syurga dengan cepat. Mungkin juga Allah memasukkannya ke dalam syurga setelah dihukum terlebih dahulu. Jadi maksud Nabi, tidak akan masuk syurga ni, tak akan masuk syurga cepat, tak akan masuk syurga tanpa dihukum. Itu maksud. Masuk syurga juga, tapi lambat. Lambat. Itu maksud Nabi kata tidak akan masuk syurga. Masuk syurga dengan cepat. Masuk syurga tanpa dihukum terlebih dahulu. Masuk syurga tanpa diampuni apa-apa pun. Tidak. Macam itu maksud yang kedua. Boleh jadi maksudnya begitu. Jadi dia tidak menghalalkan menyakiti jiran itu. Dia kata haram juga, cuma dia buat juga ikut nafsu dia. Seperti benda-benda lain juga, dia tidak sembahyang, tapi dia tidak anggap tak sembahyang tu halal. Boleh tidak sembahyang tu harus. Sembahyang itu bukan wajib. Dia tak kata begitu, dia kata wajib juga. Haram juga tinggal sembahyang, cuma dia malas. Malas. Itu tidak jadi kafir. Dengan beranggapan begitu, dia tidak jadi kafir. Cumanya orang yang macam ni mudah masuk syurga ke? Terus masuk syurga, cepat masuk syurga ke? Berdasarkan dalil-dalil yang banyak lagi di tempat-tempat lain, sama ada Quran ataupun hadis, orang macam ni kira-kiranya dia masuk syurga juga, tapi setelah menjalani hukuman. Hukuman tu di mana? Boleh jadi di mahsyar, boleh jadi di dalam neraka. Dua tu lah. Dua tu. Ataupun mungkin Allah ampunkan dia. Mungkin. Kalau Allah tak ampun, tak masuk syurga dengan cepat lah. Boleh jadi orang macam ni dia masuk syurga dengan cepat juga, setelah diampunkan oleh Allah, atau setelah dimaafkan oleh orang yang dianiayainya itu, disakitinya itu. Jadi Tuhan tanya, boleh jadi kita tak tahulah yang kena untuk kita tu macam mana. Sebab dalam hadis disebut umum gitu, siapa orangnya. Boleh jadi katakanlah kita lah, contohnya kita ada banyak kebajikan yang lain, tapi kita ada juga penyakit ini. Penyakit ini ada banyak kebajikan yang lain. Jadi kira-kiranya kita nak kena hukum, nak masuk neraka dulu. Tetapi Allah tanya, ni ada, sebab ada dalam hadis begitu. Kalau kamu bagi pahala kamu kepada dia, kalau kamu bagi pahala kamu kepada dia, kepada orang yang kita sakiti tu, kamu tak masuk neraka. Tapi pahala jadi kurang. Boleh jadi dia pun setuju. Ada yang macam ni, kita tak tahu kita tu kena yang macam tu ke atau tidak, tak tahu. Tapi ada yang macam tu dalam hadis disebutkan. Jadi bila dibagi kepada dia, dia bagi kepada dia, dia tu kira-kiranya dapat masuk syurga lah. Dapat masuk syurga. Padahal dia tu ada penyakit ni. Orang yang diberi pahala kepada dia, pahala orang lain tu, dia ada penyakit ni. Jadi dia hapuskan, Allah SWT hapuskan dosa dia, sebab lebih pahala tadi, dia dapat masuk syurga cepatlah. Atau macam-macam lagi caranya. Tak ada siapa pun Allah SWT tak bagi pahala orang lain kepada dia pun, dia sendiri mengampuninya. Allah sendiri. Sebab apa? Melihat kepada banyak lagi kebaikan-kebaikan dia yang lain. Jadi kesilapan-kesilapan yang macam ni kira dimaafkan. Itu sebab kita perlu ada juga kebajikan tu, ada juga pahala-pahala banyak tu. Mudah-mudahan Allah SWT timbang kira dengan kebaikan kita yang lain tu, dapat dihapuskan yang ni. Jadi dalam keadaan itu mungkin kita masuk syurga cepat juga. Mungkin masuk syurga cepat. Asalnya tidak boleh cepat, tapi oleh kerana Allah kasihan kepada kita, mengasihani kita, melihat kepada amalan-amalan kebajikan kita
yang begitu banyak, dia ampunkan. Kalau ampun, ya. Kalau tidak ampun, asalnya kena masuk neraka dulu sekian-sekian lama. Boleh jadi macam tu. Kita tak tahu yang nak kena dengan kita tu yang mana satu. Tak tahu. Boleh jadi tidak diampunkan. Sebab tu jangan mudah-mudah. Jangan kira kita banyak pahala mesti Allah SWT akan kesian kepada kita. Jangan begitu. Tak boleh, kita tak pasti. Jadi kalau dia tidak ampunkan, masuk neraka dululah. Jadi kejahatan ini, bila kita kata tak masuk syurga, dua, sama ada di mahsyar, lambat, lama di situ. Semua tu tak mahu semua tu. Di mahsyar, dia buat apa di mahsyar? Lama sangat. Ataupun masuk neraka dulu, itu pun tak mahu juga. Boleh jadi. Bila kata tak masuk syurga, lepas tu dia masuk ke mana? Dia pergi ke mana? Pergi ke neraka lah. Walaupun ada banyak kebajikan, kalau Tuhan tak ampun, itu kita tak tahulah hikmat dia, rahsia dia. Kenapa dia tidak ampunkan kita, dia ampunkan orang tu, sedangkan kesalahan yang sama, itu kita tidak tahu. Tetapi Allah SWT jelas di dalam Quran, dalam hadis, dia cukup menjaga keadilan dia, sehingga dia tunjuk kenapa saya buat begini, sehingga hamba yang dia nak hukum itu terpaksa akui memang patut. Dia menampakkan keadilan dia, tidak kata dia buat sewenang-wenang, tidak. Dia menampakkan keadilan. Kenapa aku buat gini? Patutkah aku buat begini? Terpaksa aku mengaku. Begitu keadaan di mahsyar. Ini mengikut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setengah-setengah orang yang mendakwa Islam macam Khawarij, Mu'tazilah tu, dia kata kalau melakukan dosa ni tak masuk syurga terus. Memang dia percaya tak masuk syurga. Itu beratlah kalau macam tu. Ahlus Sunnah ni sederhana. Sederhana. Orang yang jirannya tidak berasa selamat daripada kejahatan-kejahatannya. Menurut Qadhi Iyad, orang yang jirannya tidak berasa selamat daripada kejahatan-kejahatannya adalah penderhaka yang dijanjikan neraka. Ini berat dosa jiran terhadap jiran. Sebabnya tak tenang lah kalau macam tu. Orang di sebelah kita, kalau kita sendiri ni, kalau orang jauh tu susah juga nak mari tu orang nampak ni siapa pula, orang asing. Kalau jiran dia biasa duk pergi mari. Jadi orang tak sangka dia nak buat begitu. Sebab apa ancaman ni berat? Sebab sepatutnya dia menolong, membantu, menjaga keselamatan jiran dia. Tapi sebaliknya tidak begitu. Ini dosanya besar. Sama ada asal dia duduk di situ atau memang dia ada rancangan untuk merompak rumah sebelah dia, dia pergi sewa sekian lama, tak kira lah. Jiran lah tu. Tak kira lah, kira jiran lah tu. Maknanya kalau dia tu perompak, kalau dia merompok daripada jauh, dosa tu besar juga. Tapi nak banding dengan setelah dia jadi jiran, dia sudah rancang nak buat begitu, dosa jadi jiran itu lebih besar lagi. Padahal perbuatan yang sama, tapi kerana dia jiran, lebih besar lagi daripada kalau dia merompok dalam keadaan dia bukan jiran. Begitulah contohnya. Ia tidak akan masuk syurga sebelum diseksa terlebih dahulu di dalam neraka kerana kejahatannya, kecualilah kalau ia diampuni Allah. Allah nak mengampuni kita ni biasanya kerana ada sesuatu kebaikan yang kita buat lah. Kebaikan yang kita buat tu jangan ingat kebaikan kepada manusia saja. Kebaikan kepada binatang, kepada alam sekeliling, itu pun termasuk juga. Misalnya kan ada dalam hadis sebut seorang perempuan itu ahli neraka lagi apa dipelacur. Tapi Allah berkenan, suka kepada satu perbuatan dia.
Kerana dia pernah tengok seekor anjing yang nak mati, terjelai-jelai lidahnya, kepanasan, pergi sana kemari nak cari air. Tiba-tiba dia tak dapat air. Dia tengok dalam satu telaga ada air, tapi dia tak berani nak terjun. Anjing tu, seorang perempuan itu, dia pergi ambil air dalam telaga tu dengan kasut dia. Dia pun bagi minum kepada anjing itu. Dalam hadis sebut Allah SWT suka, redha, berkenan dengan perbuatan dia yang seperti itu, sehingga dia dikatakan ahli syurga, jadi syurga. Jangan, kita tak tahu di mana Allah SWT redha kepada kita. Kadang-kadang pada zahirnya nampak tak sebesar mana pun. Binatang anjing yang hina tu, tapi dia akan makhluk Allah SWT juga. Di situ menampakkan kita kalau buat kebajikan itu besar pahala dia. Itu anjing. Kalau orang macam mana? Orang kelaparan, orang yang dahaga, orang yang kita bimbing dia, kita bagi pendidikan, pengajaran kepada dia, dia jadi baik. Lagilah kalau binatang pun ada makna, padahal dia pelacur. Begitulah keadaannya. Benda-benda ni semua ada faedah. Sebab itulah disuruh sangat kita buat kebajikan, kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan yang kita buat itu menghilangkan, menghapuskan kejahatan-kejahatan kita. Antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah, satu, syurga adalah idaman sebenar seorang Islam. Kita kena besar artinya tu, bukan benda kecil. Tak masuk syurga, besar tu. Tak masuk syurga artinya pergi ke mana? Pergi ke mana? Nak duduk berenang dalam peluh ke di mahsyar, di padang mahsyar, dalam nanah sampai ke paras hidung, telinga, duduk berenang sekian lama di situ. Kita bau nanah sikit, kadang-kadang Allah SWT bagi kita berkudis, luka tu bau nanah, tak lalu makan. Kalau nanah sendiri tu boleh tahan lagi, kalau orang lain macam mana kalau duduk berenang dalam nanah? Peluh manusia di sekeliling ni. Kita lemas di situ, macam mana? Besar artinya masuk syurga tu. Bila kata tak masuk syurga, kita di mana? Kita di mana pada ketika tu? Kalau neraka pun berat juga. Sebab itu idaman kita untuk akhirat besok tak ada lain, syurga. Itulah yang kita nak. Kalau sesuatu perbuatan tu menyebabkan kita tak masuk syurga, jangan buat. Jangan buat. Benda tu kira-kiranya memang teruk lah tu. Kalau nak buat benda lain lah, banyak lagi nak buat. Jangan buat benda-benda macam ni. Sebab itu kita kena belajar. Daripada belajar kita tahu benda apa yang menyebabkan Nabi kata tak masuk syurga, masuk neraka. Sebab benda ni bukan main-main. Bukan main-main. Kalau mari ke dunia ni tak apalah. Mari ke dunia ni ada juga yang teruknya, ada juga yang seronoknya. Dia bercampur-campur. Tapi kalau kata neraka, tak ada seronok dah. Tak ada dah. Ruang untuk suka-suka tak ada. Itu sebab penting kita kena jaga benda-benda macam ni. Yang kedua, orang Islam haruslah merasa ingin untuk melakukan apa saja sekiranya dijanjikan syurga. Demikian juga dia seharusnya berasa takut untuk melakukan apa saja sekiranya dijanjikan neraka. Sepatutnya begitu. Kalau dijanjikan syurga, kena tahu syurga ni bukan tempat main-main. Syurga ni bukan, kan selalu kan, kalau menang ni dia ada cabutan bertuah. Sekarang ni kan orang pergi beli apa-apa, dia ada cabutan bertuah. Bila dapat ini boleh pergi melancong 2 orang ke mana, Beijing ke mana, ikutlah mana-mana pun. Suka kan? Suka kan? Boleh pergi ke sana tu suka. Seronok. Sampai berlomba-lomba orang pergi beli tu. Sebab ada cabutan bertuah.
Tapi di Beijing tu belum tentu lagi apa yang akan berlaku pada kita. Berapa ramai orang yang sama ada mari ke negeri kita atau kita pergi ke lain, melancong, mati sana. Berapa ramai kita dengar dalam berita. Jadi kalau begitu, melancong itu bukan membawa kesukaan tu. Itu hal dunia. Kalau hal dunia, akhirat, sepatutnya kita bila kata boleh syurga tu lebih daripada segala-galanya. Bukan boleh pergi ke Beijing, bukan boleh pergi ke mana-mana, London ke mana-mana. Tidak. Kalau dalam dunia ni seronok pun nampak, belum tentu lagi tu. Kita tak boleh kata dapat segala-galanya. Tak boleh begitu. Sebab apa? Mungkin malapetaka menunggu kita di sana. Mungkin. Tapi kalau kata syurga, tidak. Bila kata masuk syurga, tak ada dah kemungkinan yang tidak baik itu. Tak ada. Sebab itu kita kena nak bila kata dapat syurga. Dan bila kata masuk neraka, tak mau. Sebab masuk neraka ni bukan masuk dalam api dalam dunia ni ataupun kena sakit ke kena apa, bukan. Itu boleh lagi sembuh. Boleh lagi sembuh. Kalau bankrupt, boleh lagi pulih keadaan itu. Ada kemungkinan lagi, ada harapan lagi kalau dalam dunia. Kalau dalam neraka tak ada harapan. Kalau dalam dunia kena apa-apa pun ada ubat dia, ada penawar dia, boleh lagi. Tapi kalau kata neraka, tak ada dah, tak ada ruang. Yang ketiga, orang Islam tidak dibenar melakukan kejahatan terhadap sesiapa pun, termasuklah terhadap dirinya sendiri. Terhadap dirinya sendiri. Apa diri kita sendiri? Kita buat jahat itulah. Itu melakukan kejahatan terhadap diri sendiri. Dalam Quran, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak menganiayai kami, tetapi sebaliknya menganiayai diri sendiri. Orang yang menganiayai diri sendiri apa? Orang yang melakukan kejahatan, dosa. Sebab akibat dia akan ditanggung oleh dia. Macam dia menzalimi diri dia sendiri. Melakukan dosa tu walaupun tak ada kena-mengena dengan orang. Dosa dengan Allah, melanggar perintah Allah, tapi berarti menzalimi diri kita sendiri. Kalau kita dapat azab, kerana kita. Kalau kita lambat masuk syurga, kerana kita. Itu makna menzalimi diri kita. Sepatutnya kita dapat lebih, kita dapat tahap itu saja. Itu makna menzalimi diri sendiri. Yang keempat, jiran tetangga haruslah dihormati dan hak-hak mereka tidak boleh dicabuli. Ini termasuk dalam tuntutan agama. Yang kelima, ancaman diberikan untuk menghindarkan manusia daripada melakukan kejahatan. Kenapa diberikan ancaman begini? Untuk menghindarkan manusia daripada melakukan kejahatan. Seperti dalam dunia juga. Dunia ni pun dia belajar dengan Allah SWT juga, manusia. Dia belajar dengan alam sekeliling dia. Kalau buat jahat, masuk apa? Jail. Dalam jail tu kena apa? Gini-gini. Ada yang jail dengan kerja-kerja berat. Ada jail ringan. Ada jail selama 6 bulan. Ada lebih lama, 10 tahun. Ada seumur hidup. Sama. Neraka pun begitu juga. Neraka pun begitu juga. Dalam keadaan ada ancaman macam tu pun, ancaman bunuh, gantung sampai mati, buat lagi manusia kan. Kita tengoklah itu hal dunia. Dalam keadaan ada ancaman neraka begitu ni, buat juga. Kalau tak ada, bayangkan macam mana. Kalau tak ada, dia keluarlah bahimiyah, kebinatangan yang ada dalam jiwa manusia akan keluar. Akan keluarlah. Dia akan jadi seperti singa, dia akan jadi seperti babi, dia akan jadi seperti ular, dia akan jadi macam-macam. Teruk manusia ni kalau nak kiranya. Dari segi sifat jahat yang ada di dalam dirinya, dia boleh keluar sekiranya tidak dikekang. Sekarang ni dikekang dengan ajaran-ajaran agama berapa banyak, dikekang dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia
macam tu pun buat lagi. Buat lagi. Sebab dia nampak keuntungan yang segera. Keuntungan yang segera. Yang keenam, menimbulkan kebimbangan. Orang ramai saja sudah dikira menyakiti mereka, menyebabkan orang bimbang. Jadi orang takut, risau. Itu pun termasuk dalam menyakiti jiran. Menyakiti jiran. Kalau di kampung-kampung lah, katakanlah di kampung-kampung, orang biasanya pelihara ayam kan, dia lepas ayam. Ayam tu dia naik atas kereta orang. Dia cakar tu. Jadi bergurus lah. Marahlah jiran. Atau dia berak kau. Itu menyakiti juga. Tak mesti menyakiti itu sendiri. Kita pergi tumbuk dia. Kenapa kita nak tumbuk dia? Tak ada sebab. Tapi dengan cara benda-benda macam tadi, menyakitilah tu. Dengan cara kita pasang, kalau di bandar, kita pasang kuat-kuat lagu ke apa, suka hati kita lah. Tak kira masa ketika, sampai mengganggu dia. Itu, ya, termasuk juga. Termasuk juga. Yang ketujuh, keharusan memberikan ancaman dalam bentuk yang lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Boleh. Ancaman ini, kalau kita perhatikan, Allah dan Rasulnya telah memberi ancaman dalam bentuk yang lebih menakutkan daripada yang sebenarnya. Dia tak cerita boleh begini-begini, kalau Allah ampun, kalau begini-gini, tak ada. Dia cerita neraka, kata macam tu. Padahal banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lain. Seseorang itu dilepaskan daripada neraka, diampunkan. Dia tak sebut begitu. Ketika kita menyampaikan ancaman, jangan bagi ringan, biar terasa bahawa ada makna ancaman itu. Kalau sampai-sampai kita bagi ancaman itu, kita tapi jangan risau, Allah mungkin maafkan kita. Jangan, kalau macam tu tak terasa lah. Tak terasa. Jadi sebut tak masuk syurga. Tak masuk syurga tu macam mana? Dia tak sebut perincian dia. Padahal tak masuk syurga tu mungkin tak masuk syurga langsung. Boleh difaham begitu. Atau tak masuk syurga tu lambat saja. Boleh jadi. Tapi dia tidak perincikan. Dia bagi umum supaya orang takut. Jadi tak boleh kita kata kenapa Nabi SAW tak cerita yang sebenarnya. Kalau cerita yang sebenarnya, tak masuk syurga tu maksudnya kalau kamu menghalalkan, kalau kamu tidak menghalalkan. Jadi macam bagi jalan pula orang yang buat benda yang jahat itu. Dah kita nak sekat, nak halang betul lah. Jangan disebutlah ruang-ruang untuk dia tu berasa ada lagi ruang, peluang untuk nak melakukan kejahatan itu. Jangan lagi. Itu cara Nabi SAW. Dia terus kata begitu tanpa perincian. Tapi apabila kita belajar, kita kena cerita. Ini majlis ilmu, sebab itu saya cerita. Sebab dia berkait dengan akidah. Nanti kita kata tak masuk syurga, tak masuk syurga terus. Begitu ke? Jadi bercanggah dengan hadis yang lain pula. Dalam majlis ilmu kena bagi tahu. Tapi kalau ketika kita ancam, boleh macam tu. Boleh macam tu. Yang ke-8, seseorang Islam hendaklah memastikan orang ramai tidak merasa takut terhadapnya. Tidak berasa takut kepadanya dengan apa cara sekalipun. Itulah sebab Nabi SAW kan ajar, kalau nak berjalan, kalau bawa benda tajam, kena pegang hujung dia yang tajam itu, atau sarung. Kalau tidak, kena pegang. Sebab apa? Takut kena jatuh, kena kaki orang macam mana. Itu kalau senjata. Benda-benda lain pun begitu juga. Kita kena berhati-hati. Ketika ambil barang misalnya dalam perjalanan, kena berhati-hati, cermat. Jangan gopoh sehingga jatuh atas kepala orang misalnya. Itu kena jaga adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang ke-9, agama Islam menyeru kepada sebuah kehidupan masyarakat yang aman, damai dan tenteram.
Jadi maksud jiran di sini yang disebutkan tadi bukan Islam saja, kafir pun begitu juga. Dia orang kafir tu dapat belajar daripada kita dengan orang kata lisanul hal kita, bukan lidah percakapan kita. Kita tak ajak dia masuk Islam, tapi perbuatan kita tu, kita baik, kita jujur, kita amanah, kita jaga kepentingan, kebaikan jiran. Jadi dia tertarik dengan Islam. Itu pun dakwah. Jangan kita ingat kalau tidak pergi seru orang dengan itu makna dia tidak berdakwah. Jangan ingat begitu. Dakwah ni luas. Itu pun salah satu daripada caranya pergi seru, ajak orang dengan lidah itu. Tapi kalau tidak boleh dengan lidah, kita ni jenis susah nak bercakap, kita tak pandai nak bercakap, buatlah dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Supaya orang kafir, dia kalau kata Islam, dia selamat. Saya lah, pengalaman saya duduk di India lama. Kalau di India ni macam-macam, ada latar belakang agama, bangsa pun macam-macam juga. Ada agama terutamanya macam-macam. Kalau rupa tu memanglah dia sebab dia luas kan. Berdasarkan pengalaman kita lah, orang-orang lain pun sebut begitu. Kalau Sikh ini paling boleh percaya, Sikh yang pakai serban tu, kalau dia pakai serban pula, sebab sana penipuan sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Hampir-hampir tak adalah kalau orang tak kena tipu. Mesti dia ada sedikit sebanyak kena tipu. Memang teruk lah. Sebab itu saya kata kepada kawan-kawan saya, kalau duduk sana 5 tahun tak ada marah. Kamu wali besar, kata. Sebab tak mungkin 5 tahun, dalam masa 5 tahun tak marah kepada siapa. Dia akan ada, mesti ada yang kita naik darah nak marah. Sebab tak boleh harap langsung. Kalau kita naik kereta pun tak dekat saja, dia pusing-pusing tu jadi jauh. Jadi jauh. Jadi sepatutnya dia pakai meter kan kereta tu. Jadi banyaklah kena bayar. Padahal dekat penipuan ni biasa. Tapi kalau dalam banyak-banyak tu, ada Islam, ada Kristian, ada Hindu, ada Jain, macam-macam, ada Mau, agama macam-macam ada. Yang kita tak pernah dengar. Tapi kalau banyak-banyak tu, kalau saya pilih orang Sikh. Sebab apa? Dia lebih, itulah, kita nak jadi orang Islam tu. Kalau kata, kalau di mana-mana, kalau orang Islam yang terbaik. Kalau kamu bertemu dengan orang Islam, dia driver kereta ke, dia tukang ke, dia plumber ke, dia apa ke, ini paling boleh percaya. Terutama kalau kita sebut guru dia, guru Nanak, habislah dia. Kita sebut guru Nanak dia bagus gini ni, habislah. Orang Sikh, itu dia kuat jaga agama dia sehingga dia maklum. Kalau kamu nak selamat, tak kena tipu, kamu pilih ini. Kalau di sana nak banding dengan yang lain, bukan tak ada langsung, kemungkinan tu ada, bukan makna semua orang Sikh tu baik, tapi kalau nak kira nisbah lah, perbandingan, so, mereka lebih baik, lebih kuat beragama. Jadi agama ni dia ajar benda-benda baik lah, tak boleh menipu, tak boleh apa. Jadi orang dia lebih itu. Jadi kita nak orang Islam di mana-mana pun orang percaya. Tapi malang kadang-kadang kita nak sebut pemalu kan. Kalau di masjid tu cuba tengok, selipar baru sedikit pun kena kebas. Takkan orang bukan Islam, mana nak pergi orang Islam lah tu. Motor pergi letak dekat masjid pun kena curi kan. Malu lah. Nak sebut pun malu kan. Dia tidak tahu orang yang melakukan dosa ni, bahawa melakukan dosa ni dia ada tempat juga. Setengah-setengah tempat tu dosa memang dosa besar. Tapi kalau perbuatan yang sama dilakukan di tempat-tempat ibadat, lagi besar dosa dia. Dia tak tahu tu. Dia tak tahu. Macam tadilah, kalau merompak daripada jauh, bukan jiran, dosa besar. Tapi kalau dia jiran, lagi besar dosa dia. Dia tidak sedar itu. Jadi sepatutnya orang Islam ni dia kena faham benda-benda begini. Dia nak melakukan dosa pun kena tahu juga dosa ni besar ke tidak. Kalau yang besar tu lebih jadi besar dengan sebab ini pula, dengan sebab tempat itu, dengan sebab orang tu jiran kita tu. Jadi kita kena utama tu, kena jaga tu. Kalau tidak memang memalukan lah, memalukan.
Kemudian kita setakat itulah dulu, tak sempat dah ni. Ada seterusnya 172 ada nota di situ. Setakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ada nak bincang apa? Kemuskilan ke? Jiran yang bukan Islam jangan boleh. Sama. Jadi ini tidak apa ni kata Islam saja. Kalau Islam tu lebih-lebih lagi. Gitu maksudnya. Jiran yang tidak Islam pun sama juga. Walaupun dia tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat, tapi itu menampakkan imej Islam tu. Teruk. Teruk. Sebab kita ni tuntutan kita dakwah. Salah satunya. Bila begitu kita menjauhkan orang daripada Islam, satu dosa yang lain pula. Satu dosa yang lain pula. Kalau orang sudah Islam, dia Islam dah. Kita jiran saja. Kalau orang bukan Islam, dari satu segi yang lain, kita menjauhkan dia daripada Islam. Selain daripada dia tu jiran. Walaupun orang Islam kerana persaudaraan Islam dia ada kelebihannya. Tapi orang kafir juga, dia ada dua perkara situ tu. Sekurang-kurangnya. Dia jiran dan juga dia sepatutnya didakwah. Kita dakwah. Dia semakin dekat dengan Islam, semakin mesra dengan Islam. Tiba-tiba dengan perbuatan kita, dia semakin jauh daripada Islam. Itu silap kita tu. Jadi termasuk orang bukan Islam ni kena jaga lagi bahaya. Sebab besok Tuhan akan tanya kita buat apa? Kita buat apa? Pernahkah kita ajak dia kepada Islam? Sekurang-kurangnya kalau kita kata dengan gerak-geri, dengan perbuatan kita, akhlak yang kita tunjuk tu, saya sudah dakwah dah dia. Dengan cara itu, saya tak mampu nak dakwah secara lisan, tapi saya sudah buat. Sekurang-kurang kita boleh kata begitu. Tapi kalau sebaliknya bukan dakwah, lepas tu menjauhkan pula dia daripada Islam, teruk kita. Bahkan orang kafir dia akan dakwah besok. Dia bersama orang Islam, tapi orang ini tak pernah ajak dia. Orang ni tak pernah menyebabkan dia tu rasa tertarik kepada Islam. Bahkan semakin menjauhkan dia daripada Islam ada. Kalau macam tu teruklah kita. Kena soal jawab banyak lah. Mungkin dengan sebab itu lambat juga masuk syurga. Mungkin. Kalau kita disability, bagaimana boleh balas ke macam mana dengan jiran? Kita ada banyak jiran yang mengganggu. Ya. Memang dari segi boleh balas itu dalam Islam memang kan dia ada. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tetapi selepas itu faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan bagi kejahatan ialah kejahatan seumpamanya. Jangan lebih ya. Jangan lebih. Ialah seumpamanya. Sekadar itu boleh, harus, bukan mesti. Bukan mesti. Harus saja. Tetapi sesiapa yang memaafkan dan memulihkan keadaan dia jadi baik, maka balasannya dijamin oleh Allah. Jadi maafkan itu lebih baik. Dari segi harus membalas, ya, bukan wajib. Kalau balas itu harus, boleh saja, kita tidak berdosa. Itulah ya. Jiran dari segi syarak macam-macam ya, macam apa rumah macam-macam lah pendapat itu tetapi yang jelasnya dia keadaan itu berbeza-beza. Kalau zaman dahulu dia kata 40 buah rumah ke depan, ke belakang, kiri, kanan, apa semua tu kan, itu ya boleh diterima juga, tapi tidak ada sebenarnya dalam hadis sebut dengan jelas begitu. Ini mengikut uruf lah, mengikut uruf keadaan. Kita kira dalam keadaan itu dia sebagai jiran kita. Masyarakat mengatakan masih berjiran lagi, jiran lah, gitu. Kita kira pakai uruf lah yang sebenarnya. Sebab keadaan sesuatu tempat itu berbeza-beza.
Kadang-kadang tak jauh mana kalau kita kira di kampung masuk lagi. Tapi kalau di bandar itu sudah jauh dah tu. Sudah jauh. Sebab orang terlalu ramai nak jaga semua tu. Memang dalam Islam menggalakkan jaga sama-sama saudara tu sudah ada dah. Jaga negara, jaga bangsa, umat, semua sudah ada dah. Ini untuk jiran pula. Jadi jiran itu lebih baik kita pakai dengan makna uruf lah. Yang ni istilah masyarakat setempat itu. Dia anggap jiran ni yang sejauh mana. Itu lebih baik. Ya. Mana tadi keharusan kita bagi tadi korban pada yang jiran yang bukan Islam. Yang terlebih baiknya kalau ada pun pendapat yang kata boleh. Sebenarnya yang berkaitan dengan ibadat, kalau nama ibadat, dia jangan melibatkan orang kafir. Kalau kurang korban. Daging kurban untuk pasal ibadat kan. Jangan kaitkan dengan orang kafir. Dari satu segi mungkin kita kata boleh menarik dia. Sebenarnya dari satu segi yang lain tak bagi itu lebih menarik dia. Sebab dia fikir kena masuk Islam. Nak masuk Islam apa payahnya? Masuk. Jadi menarik. Kalau kita semua buat terhadap dia apa yang kita buat untuk orang Islam, jadi dia rasa tak ada beza mana. Dengan kita tak buat, dia nampak hubungan tu berbeza. Tapi kita tetap jagalah setakat mana yang Nabi SAW suruh jaga tu, jagalah. Yang tidak di dalam bentuk ibadat. Ya ibadat ni macam kurban, akikah dan sebagainya, itu ibadat. Kalau kita beli saja daging, kita buat lauk apa, kita bagi, itu lain lah. Memanglah digalakkan kita buat begitu. Tapi kalau yang ibadat, seelok-eloknya janganlah. Kalau ada pendapat-pendapat yang ada pun, asalnya tak perlu pakai itu. Tak perlu pakai itu. Pakai yang ini lebih kuat lagi. Ya. Ada lagi?